Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri hidayah dan taufik pada kita semua, maka kita dapat sama-sama pada malam ni bertemu di alam maya untuk ikuti pembentangan berkenaan dengan metodologi ataupun usul qiraat Ibnu Katsir. Pembentangan yang benar, dan alhamdulillah hari ini 7 Muharram 1443 Hijriah bersamaan dengan 16 Ogos 2021 Masihi. Jadi kita bersyukur Allah Taala bagi lagi kepada kita sihat afiat lapang masa dan kita dapat sama-sama memanfaatkan nikmat tersebut untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berada dalam majlis ilmu adalah dianggap sebagai satu ibadat. Maknanya di sana ada ganjaran pahala yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Sama ada kita ini boleh faham ataupun tidak faham apa yang dibincangkan dalam majlis ilmu tersebut, apapun ada ganjaran yang Allah Taala sediakan. Dan kalau apa yang kita belajar daripada ilmu yang disampaikan kita amal, lagilah dapat bertambahnya pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, kita juga berterima kasih kepada RH Qiraat Center yang mana pengasasnya adalah Datin Raja, yang mana melalui RH Qiraat Center kita dapat bertemu dan kita dapat jalankan program yang bermanfaat seperti ini. Dan kalau dilihat RH Qiraat Center bukan center yang jalankan program Quran Qiraat sahaja, tetapi di sana banyak lagi majlis-majlis ilmu yang lain yang Ustaz juga ada ikuti ataupun pernah terpandang dalam Facebook, ya, hadisnya, tafsirnya, ada fiqhnya. Alhamdulillah, itu adalah ruang untuk kita menimba ilmu. Semoga kita semua Allah Ta'ala limpahkan lagi nikmat, ya, dan berkat rezeki, berkat usia. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bincang metodologi qiraat Ibnu Katsir dikira sebagai perbincangan yang terakhir lah. Saya rasa malam ni insya-Allah kita akan selesai perbincangan usul qiraat Ibnu Katsir, yang mana ada 2 tajuk saja lagi. 2 tajuk tapi slide Ustaz hampir dekat 100 slide. 100 slide. Slide banyak. Kenapa banyak begitu? Sebenarnya bukan apa, satu ayat satu slide. Jadi banyaklah supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat jelas tulisannya. Dan Ustaz ingatkan di sini Quran Ibnu Katsir, boleh standby dengan Quran Qiraat Ibnu Katsir. Kita akan pergi page ke page dalam Quran nanti, ataupun tuan-tuan dan puan-puan ada Quran Hafs, mesti ada Quran Hafs kan, sedia dengan Quran, kita akan tengok muka surat sana sini, jadi boleh buat catatan, boleh buat peringatan. Okey. Baik, ni pertemuan yang keempat. Kita akan bincang tentang ya idhafah. Bab ya idhafah. Maaflah, buku Ibnu Katsir Ustaz tak siap, bukan tak siap, tak tulis secara lengkap lagi. Dan qiraat Hamzah jangkanya hari ini dah boleh sampai. Dah siap dah, masuk dah tempat percetakan. Tapi oleh kerana pekerja dekat kilang tu 6 orang positif, terpaksa tangguh. Minggu depan mudah-mudahan selamatlah. Ya, insya-Allah buku tu dah siap semua cetak dah. Alhamdulillah. Tunggu bawa
bawa ke Kelantan aja. Sebab cetakan tu di pre-order boleh Ustaz? Pre-order. Boleh, insya-Allah nanti kita buat. Kita nak kumpul list dah ni Ustaz. Boleh, insya-Allah. Akan besok. Okey, tajuk ya idhafah. Tajuk ini kalau kita dah ikuti pembentangan kolon, ada ya idhafah. Warash ada idhafah. Hamzah ada juga pembincangan bab ya idhafah. Okey, yang Ibnu Katsir pun tak terkecuali. Ada tajuk bab ya idhafah. Sekarang kita tengok apakah dia ya idhafah. Ya idhafah ni maknanya ya tambahan. Ya tambahan yang bukan berasal daripada asal kalimah tu. Maknanya bukan asal kalimah lah. Ya. Dia adalah merupakan tambahan saja. Bila kata tambahan dia boleh dibuang, boleh dimasuk, boleh diletakkan semula. Ya. Dan syaratnya ya tersebut tidak berada berbetulan dengan lam kalimah pada wazan asal kalimah tersebut. Maknanya kalau dia berada pada lam kalimah, ini dalam berkait dengan ilmu saraf. Kalau ia itu berada pada kedudukan lam kalimah, makna ia adalah asal kalimah tersebut. Tapi bila kata ianya bukan berada pada lam kalimah, dia berada selepas daripada itu, maka itulah merupakan ya idhafah. Ya, kalau kita terjemahkannya yang kita sebelum ni, ya idhafah ni maknanya ya mutakallim. Ya yang memberi makna aku, saya. Ya, macam kita kata keretaku, ya rumahku. Jadi aku itu adalah tambahan. Ya. Tapi kalau kuku bukan tambahan lagi. Kalau kata kukuku, itu baru yang hujung sekali kukuku, itu barulah ya tambahan. Setakat kuku belum tambahan lagi. Jadi maksudnya ia ini kena faham ada kala dia jadi ya tambahan bila dia ya mutakallim, dan ada kala dia ya asal bagi kalimah tersebut. Okey, dalam mushaf, dalam Quran ada 876 ya berkaitan dengan ya idhafah ini. Ada berapa? Ada 876. Kita balikkan jadi 678. Ni 876 menurun. Ya, dalam Quran ada 876. Dia terbagi kepada dua bahagian. Itu 664 ya sepakat. Ya, ulama sepakat di mana dalam 664 ini ulama bersepakat ia tersebut di kalau kolon dengan waras Ustaz belum cerita benda ni. Ini umum ya. Umum keseluruhan qiraat. Jadi dalam Ibnu Katsir kita kongsikan tambahan maklumat. Kemudian sebanyak 98 pula sepakat difatahkan ya. Maknanya ya dibaca baris atas. Yang sepakat matikan ya 566. Yang sepakat hidupkan ya itu baris atas 98. Memang kita tak kira pun. Ustaz pun tak kira ni. Dah ada dalam buku, ulama dah tulis, Ustaz salin ajalah. Tak ada hebat-hebat sangat pun kita ni. Kopi daripada yang ulama-ulama sebelum ni buat. Ya. Zaman tak ada komputer pun mereka dah boleh kira. Kita zaman komputer pun malah nak kira ya. Dapat barang pun alhamdulillah. Nak bagi, nak upah suruh kira ya idhafah ni memang tak kira lah rasanya ya. Okey, kemudian kita tengok banyak 212 ya ulama khilaf. Ya, ulama berbeza cara bacaannya, di mana berbeza dari segi fatahkan ya, matikan ya. Qiraat ini baca dengan hidupkan ya. Sama, kalimah yang sama, matikan ya. Jadi sebanyak 212 jumlah keseluruhan yang khilaf. Okey. Baik. Seterusnya, idhafah ini terbagi kepada 6 bahagian.
ada supaya kita lebih nampak pattern ya idhafah yang ada dalam Quran ini. Satu ialah selepas ya idhafah terdapat hamzah qata baris atas. Ini pattern yang biasa kita jumpa. Contoh, inni akhafu. Ada huruf ya, iaitu ya idhafah. Lepasnya ada hamzah, hamzahnya baris atas. Itu pattern pertama. Yang kedua, kita jumpa wa huzni ilallah. Ini contoh. Iaitu ada ya idhafah, depannya ada hamzah, hamzahnya baris bawah. Okey, hamzah baris bawah. Baik. Kemudian yang ketiga ialah inni umirtu. Iaitu ada ya idhafah bertemu dengan hamzah, hamzahnya baris depan. Okey, ini pattern yang ketiga. Terusnya, yang keempat, ada ya idhafah bertemu dengan hamzah wasal, kemudian selepas hamzah wasal ada lam ta'rif. Dia salihun. Huruf ini aku ataupun saya, ya. Okey, yang kelima idhafah wasal. Tapi hamzah wasal tak bersama lam ta'rif. Dipanggil wasal mufrad. Dia tunggal saja. Ada hamzah wasal saja. Lam tak ada. Contoh ini istafaituka. Ya, ada berapa lagi yang kita jumpa ya dalam Quran. Yang keenam, yang terakhir ialah ya idhafah yang bertemu depannya selain hamzah qata, selain hamzah wasal. Jadi keseluruhannya ada 6. Kita baca Quran akan jumpa 6 ni lah. Kejap jumpa ya idhafah yang depannya hamzah baris atas dan baris bawah dan sebagainya. Okey, jelas ya. Ini pattern baru. Belum cerita hukum cara baca lagi. Baik. Sekarang kita tengok keadaan pertama. Kita akan hurai satu persatu. Keadaan pertama ialah berkaitan dengan ya idhafah yang bertemu dengan hamzah qata baris atas. Fokus kepada hamzah yang baris atas. Contoh ini akhafu. Dalam Quran ada 99. Pun tak kira benda. Kita tak kira pun, ya, sama jugalah. Ustaz yang cakap ni pun memang tak kira. Ada 99 tempat lepas ya idhafah hamzah baris atas. Imam Ibnu Katsir bila pattern yang ni dia akan baca dengan baris atas. Jadi kalau inni akhafu dia akan hidupkan ya baris atas, bacanya inni ya akhafu. Hidupkan aja ya tu. Inni ya akhafu. Kalau kita guna Quran Hafs, kita ngaji Ibnu Katsir, gunanya Quran Hafs, maka hidupkanlah ya baris atas. Kalau guna Quran Ibnu Katsir, dia dah siap tulis ya tersebut dengan baris atas. Baca aja dengan baris atas. Jangan pula kita kata, salah cetak pula Quran ini letak baris atas ni. Sebenarnya mati. Maknanya tak faham lah tu. Kan? Kita pula, kita kata mushaf ni salah cetak. Sebenarnya kita dah salah faham. Jadi, kalau Quran Ibnu Katsir, senang. Dia dah siap letakkan tanda baris tersebut. Tapi ingat, jangan baca panjang. Jangan baca inni ya akhafu. Dia hidup saja ya baris atas. Seperti baris yang lain, baris satu. Terus touch and go je. Inni ya akhafu. Okey, selesai. Ini contohnya. Inni a'lam. Tengok. Inni a'lam. Kita baca 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Mad munfasil. Inni a'lam. Tapi Ibnu Katsir dia baca ya tersebut dengan baris atas. Inni ya a'lam. Nampak yang sakrab daripada Quran Ibnu Katsir. Inni ya a'lam. Okey. Senang ya kalau kita tengok Quran, siap dengan warna lagi. Lagilah nampak. Inni akhafu. Contoh Al-An'am.
Ibnu Katsir baca inni ya akhafu. Inni ya akhafu. Okey. Lupa nak juga ucap selamat datang yang ikut melalui Facebook. Ada juga kan melalui Facebook, yang menonton melalui Facebook, yang masuk ke dalam Zoom, yang nak lepas ni nak tengok lagi dalam Facebook, silakan. Yang nak ikut tengok dalam YouTube, boleh tengok yang Kak Lina punya channel, yang RH punya channel, ada semua. Yang Ustaz belum ada lagi, tak masukkan lagi. Belum sempat nak buat lah. Banyak benda. Okey, jadi nanti boleh tengok ya rakaman yang selepas daripada ini. Tak sempat nak catat, jadi boleh tengok sekali lagi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok beberapa kali, lagilah bertambah view-nya. Seronok sikit orang yang buat tu. Okey, baik. Terusnya, walaupun kita bagi satu kaedah, faham kaedah tadi, nampak aja ya idhafah bertemu hamzah, terus baris atas. Tapi di sana ada tempat-tempat yang dikecualikan. Ada pengecualian dia, tak dibaca dengan baris atas. Ada 13 tempat yang tidak dibaca mengikut kaedah di atas. Bahkan dimatikannya, ya, dimatikan ya tersebut. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan ada Quran, sama-sama belik tengok ya, buka Quran. Ustaz dah buat di situ MS muka surat. Muka surat. Jadi nak senang tuan-tuan dan puan-puan terus pergi ke halaman tersebut, pastikan tengok salah, takut yang slide Ustaz tersilap ke apa ke, tapi macam dah tak ada masalah dah. Takut ada ya. Terus pergi ke muka surat 55, Quran yang ikut hafs ni lah. Yang Ustaz merahkan kalimah li ayah. Kalau ikutkan kaedahnya itu adalah ya idhafah, li itu maknanya bagi aku, bagi saya ya. Jadi sepatutnya ya tersebut dibaca dengan baris atas. Rabbi ja'al li ya ayah. Tapi ini tempat yang dikecualikan. Surah Ali Imran ayat 41. Ini tempat yang pertama. Ya. Okey. Baik, jadi di sini dia samalah dengan bacaan hafs. Ya? Kita pun baca tak hidupkan ya tu. Kemudian yang kedua, muka surat 305. Surah Maryam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, qala rabbi ja'al li ayah. Okey. Jadi di sini Ibnu Katsir dibaca dengan tanpa dibaca dengan mematikan ya. Kita matikan ya idhafah, maka ya tersebut menjadi mat. Mat bertemu hamzah, mat jadi hukum mat munfasil. Okey, hafs kita panjang 4 atau 5, tapi Ibnu Katsir kita dah belajar dah awal-awal lagi belajar tentang tentang mat munfasil, bacanya dua harakat. Jadi ini Ustaz ambil Quran yang Ustaz tunjuk ni bukan Quran Ibnu Katsir, yang ni Quran hafs. Sebab itu ada tanda panjang. Jadi jangan keliru, tanda panjang ini adalah petunjuk bagi hafs baca panjang. Tapi Ibnu Katsir pendek je lah, 2 harakat. Itu ada harakat mat munfasil bagi Ibnu Katsir. Qala rabbi ja'al li ayah. Pendek je. Rabbi ja'al li ayah. Okey. Terusnya ayat 143 Al-A'raf ke 167. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini ilai. Okey. Halaman 167. Di mana bagi Ibnu Katsir pun sama. Sekarang ni kita hanya senaraikan tempat-tempat yang dikecualikan. Ya, dikecualikan. Jadi ia dimatikan. Ya, maka jadi seperti yang Ustaz terangkan tadilah, mat munfasil 2 harakat. Cuma ambil maklum di sini kalimah arini bagi Ibnu Katsir, kalau dah buka Quran Ibnu Katsir dia dah tahu macam mana bacaan Ibnu Katsir ya. Selain daripada ya idhafah, ada farsi huruf. Perasan tak kalau yang mana dah buka Quran Ibnu Katsir, dia dah nampak di sini ada farsi huruf, iaitu huruf ra bagi Ibnu Katsir dimatikan. Dia baca arni.
Rabbi arni anzur ilaik. Surah Okey. apa Ustaz ni Ustaz? 167 Surah Al-A'raf ayat 143. Ini sebab 143 kat atas ni. 143. Betul? Tak, atas tu dia punya tu ilaik. Sampai Okey, sorry. Bukan 143. 143 betul lah. Betul. 143 cuma bunga dalam tu. ni tersalah. Tapi ayatnya walamma jaa Musa limiqatina. Ini ada salah dia crop. Sebab yang buat ni saya minta orang lain tolong buat. Tak sempat. Okey. Ayat tu dah betul ya. 143. Okey. Ayatnya dah betul 143. Cuma yang dalam tu kenapa boleh jadi 43 ya? Okey. Sekejap ya. Kena tukar terus, takut tak ingat lepas ni. Baik. Muka surat 167 tak betul lah? Okey. Senang buang gitu. Okey, terusnya 195 ayat 49. 195 muka surat wala taftinni. Wala taftinni. Dibaca dengan sama juga hukumnya, iaitu dengan mematikan huruf ya, ayat yang ke-49. Baik. Jadi ini sepakat dengan yang lain lah. Okey, jumpa ya. 49. Boleh semak ya. Terusnya yang kelima, muka surat 227. Lagi ke atas, 227. Iaitu surah Hud ayat 47. Sama juga kalimah watarhamni akun, kaedah asalnya dibaca baris atas tapi ini dikecualikan. Bacanya mesti 2 harakat. Watarhamni akum minal khasirin. Ya. Okey. Kemudian ayat 78 surah Hud muka surat 230, depannya sebelahnya sikit ya. Sama juga ya, ayat 78 ini huruf ya dikecualikan, dibaca dengan baris atas. Wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid ya. Itu 78. Okey. Baik. Kemudian yang ketujuh, muka surat 239 lagi ke depan. Tanda terus di Quran lagi senang. Kalau tanda di nota kita tak buka sangat nota kan. Di Quran memang kita buka. Jadi senang. Dah baca tu sini tempat kecuali dah tahu adalah apa-apa rimak dekat situ. Kalimah arani ada 2 tempat di situ. Arani yang mana bagi bahan Ibnu Katsir seperti yang mana yang telah kita jelaskan tadi, tidak dibaca dengan baris atas. Tapi ini kalau kita tengok qala ahaduhuma inni, yang tu lain. Ya. Yang ni yang kita nak fokusnya ialah kalimah arani. Kalimah arani tidak dibaca dengan baris atas. Sekejap. Dalam mushaf dibaca lah Ustaz. Arani Ini ya, ni salah merah kan. Kalimah inni ya. Okey. Ini kot. Ya, ini. Ini yang tak ada, ini aro tu yang tak ada. Ini bukan arani. Inilah bimbang. Inilah yang bimbang. Inilah dia tempatnya. Inilah. Ini. Inilah yang tak boleh. Inilah. Dikecualikan. Inilah masalah. Okey, arani tu dalam qiraat lain ada yang baca Ibnu Katsir baca. Ada qiraat lain tak baca dengan hidupkan ya. Dua-dua ya. Okey. Boleh ya? Ustaz, kepala ayat tu pun salah Ustaz. Nombor 6 je terkejut. 36. Ni dia sebenarnya menyorok ni. Okey. Buat terus. Ayat 36 tu dah betul ya?
Hazaf terus. Okey. Betul. Ni sambil-sambil semak ya. Sebab banyak nak senaraikan. Safe tu. Tak terdaya nak tulis. Okey. Tapi kalau macam ni Ustaz, kalau dia ada pengecualian macam ni, jadi adakah yang idhafah yang dibaca baris atas tu masih dikira usul ya Ustaz? Walaupun dia bukan selari di seluruh mushaf. Macam mana? Dikira apa? Dikira maksudnya yang lain-lain yang dibaca sebagai baris fathah untuk yang idhafah ni masih dikira sebagai usul ya Ustaz, walaupun ada pengecualian ni. Usul. Dia dalam tajuk yang idhafah ni tajuk di bawah kategori usul lah. Dia tak letak di bawah farsi huruf. Jadi dalam bab ya idhafah itu adalah dalam kelompok usul qiraat. Jadi yang ni baca mati. Yang ni baca berbaris. Yang ni mati ada pengecualian. Yang ni berbaris ada pengecualian. Jadi dalam bab usul dia letak. Masih dikira bab usul. Okey. Okey. Baik, terus ya kita pergi yang ke 245, halaman 245. 245 iaitu ayat 80 kalimah li, kalimah li juga dengan baris atas. Ya'dzana li abi. Ya'dzana li abi tu boleh. Abi baca atas. Okey, abi yahkumallahu li sebab dia jumpa dan ianya tak dikecualikan. Okey. Baik, terusnya 108 surah Yusuf muka surat 248 kalimah sabili. Kalimah sabili. Qul hadi sabili Allah. Jadi bacanya pendeklah 2 harakat. Dia jadi mad munfasih yang dipanjangkan 2 harakat. Okey. 304. Pergi ke muka surat 304. Ustaz pun sama juga belik tengok. Takut ada silap lah. Al-maklum lah. Nota ni dia panas-panas lagi. Ustaz selalu panas-panas. Terima kasih Ustaz. Harus siap dapat belajar ni pun bersyukur sangat Ustaz. Alhamdulillah lah. Ustaz pun bersyukur juga kena mengajar. Jadi kalau mengajar tu kena buat nota. Okey, tengok kalimah duni pun sama juga. Ustaz buat pelan-pelan ya supaya tuan-tuan dan puan dapat semak sama-sama. Kita terus go through kepada mushaf. Okey. Ayat 102. Jumpa ya. Okey, itu surah Al-Kahfi. Terus yang ke-11 muka surat 308. Jumpa ke tadi? Maryam. Yang tadi tu saya tak jumpa lah Ustaz. Tak jumpa juga Ustaz 304. Nak cakap tak jumpa. Yang sebelum ni Ustaz. Takut saya yang salah banyak salah juga. Okey. Saya tak jumpa. Saya dan Nina tak jumpa pun makna memang tak ada. Ini. Ayat 98. Al-Kahfi. Ayat 98. 98 Ustaz. Betul. Tapi Ibnu Katsir punya 98. 106. Ayat Ibnu Katsir 98. 106. Ustaz nak tengok Quran Ibnu Katsir. 106. Ustaz tengok Quran Ibnu Katsir. 102. Okey. Tak tahu khas berapa. 102. Betul lah. 304 102 dah betul lah. Maaf. Yang advance sikit Ustaz. Kita ini Hafs. Okey, kena ingat Hafs. Okey. Aisifah je. Tak apa. Kita yang Ustaz lambat nak bentang cari. adalah daripada sini kita boleh tengok ada beza dari segi peletakan ayat, peletakan nombor ayat. Boleh tahu ya. Okey. Terusnya yang ke muka surat 308. Tengok muka surat 308. Masuk surah Maryam ayat 43 ya. 43. Okey. Kita tengok ni sebenarnya sekali lagi Ustaz sebut sebenarnya yang kita papai ni adalah Quran mengikut Hafs ya. Hafs.
Jadi ada beza nombor ayat dengan Ibnu Katsir. Tengoklah. Okey, 308. Betul, 308 ayat yang ke-43 kalimahnya ialah kalimah fattabi'ni. Tidak dihidupkan ya tersebut dengan baris atas. Jumpa tak? 43. Okey, ada ya? Masih sama tak Quran ini? Sama. Ibnu Katsir sama ya? Okey. Tapi tadi Baik, yang jauh juga ke-20. lari juga Ustaz. 4 ayat dia punya tanda dia lari kan? Ayat. Yang Tanda tadi. dia lari. Tak ada yang tadi Oh, yang ya. kami tak jumpa. Surah Sebab- Al-Kafir tadi. Kita punya 98, dia punya yang Ibnu Katsir 98. Yang Hafs 102. Ya, ada beza sikit. Surah Taha pula, surah Taha page 313, page 313 ayat yang ke-26. Tuan-tuan puan boleh tengok. Wa yassirli amri. Ni yang selalu kita baca doa lah ni. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri. Ada yang baca hidupkan ya, wa yassirli ya amri. Tapi Ibnu Katsir dia tak hidupkan ya, maka dia sama dengan Hafs, cuma dia pendek 2 harakat. Kita panjang 4 harakat. Kan? Ikut Tariq Syatibi lah kan. Ikut Tariq Syatibi kita panjang lah 4 harakat. Okey. Yang ke-13 halaman 380. Jauh sikit 380 ke depan. Iaitu ayat daripada surah An-Naml. Kalimah liyabluwani aashkuru. Liyabluwani aashkuru ayat 40. Juga tidak dihidupkan ya dengan baris atas ya. Okey, jumpa tak? Sama ya? Nombor ke tak sama? Bagi tahulah kalau tak sama ya. Sama Ustaz, sama. Sama. 41. 41. Kalau tuan-tuan dan puan guna Quran Ibnu Katsir nombor 41. Kalau Hafs nombor 40. Okey, selesai. Kemudian kita tengok muka surat 395. Muka surat 395. Sorry. Perhatian ya, dalam muka surat 395 ini surah Al-Qasas ayat yang ke-78. Qala innama utituhu ala. Okey. Ayat yang ke-78. Baik. Bagi ayat Bazzi. Ini lain sikit. Kalau tadi Ibnu Katsir, ingat ya kalau Ustaz sebut Ibnu Katsir, kalau kita sebut Ibnu Katsir, kita akan faham di situnya ialah melibatkan Bazzi dengan Qombol. Ya, Bazzi dengan Qombol. Okey. Kalau kita pisahkan, kita sebut Bazzi satu, Qombol satu, bermakna ada kelainan ataupun ada perbezaan antara dua perawi ini. Jadi Bazzi ayat tersebut dimatikan, mematikan ya idhafah. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam. Itu Bazzi. Manakala Qombol dia baca ya idhafah dengan baris atas. Qala innama utituhu ala ilmin indiya awalam ya'lam. Ya. Okey. Kalau waqaf matikan ya, semua matikan ya kalau waqaf. Kalau wasal maka kena ingat Bazzi macam mana, Qombol macam mana. Ya. Okey. Kita bagi laluan azan sekejap. Allah. Ustaz. Ya, sekejap ya, kita bagi laluan azan sekejap. Alhamdulillah.
Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Okey ya Kak Suhaila. Ya Ustaz, ini berkenaan dengan pengecualian yang 13 tadi Ustaz sebut. Kalau kita membaca mushaf Hafs, adakah ada cara tak untuk kita kenal bahawa bacaan itu ialah pengecualian? Atau Dia tak ada cara? okey, kalau guna Quran Hafs, caranya tak ada cara lain lah kecuali hafal. Kecuali hafal saja. Kalau orang hafal matan Syatibi, lagi senanglah. Anak-anak kita yang belajar tahfiz Al-Quran wal Qiraat memang dia orang hafal matan Syatibi 1174 bait matan tu. 1176 ke 1173 gitulah ya. Jumlah matan keseluruhannya dihafal. Jadi bila hafal matan itu jadi kalau tak hafal matan tu kena hafal satu persatu. Macam kita ginilah, macam kita hukum izah halki, mana kita tahu izah? Dulu kan kita diminta hafal alhin kho'ahu kan. Hafal yang tu bolehlah kita baca mengikut hukum tersebut. Tapi kemudian kita upgrade ilmu kita, diajar pula ada rupanya boleh tahu izah halki melalui petunjuk tanda ataupun disebut sebagai dot. Tu ada kaedahnya, ada formulanya. Tapi yang ni dia tak ada. Dia maknanya sama ada hafal matan Syatibi atau hafal 13 tempat itu satu persatu. Itu je. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, 13 tu okey lagi kan. Kalau 31 banyak. 13 tu macam boleh hafal, macam mampu boleh hafal, tapi depan ni ada lagi ni belum selesai lagi ni. Kan? Okey, baik, kita tengok pula. Sekarang ni khusus untuk bazi pula. Khusus untuk bazi ya idhafah berikut dibaca dengan baris atas. Manakala kombol pula baca dengan matikan ya idhafah tersebut. Jadi di sini ada perbezaan antara bazi dengan kombol. Bazi baca baris atas, kombol baca matikan ya. Okey, kita tengok satu persatu, iaitu yang pertama halaman 227.
227. Iaitu surah Hud ayat yang ke-51, kalimah fatoroni. Ya, kalimah fatoroni. Ayat 51. Okey. Kalimah ini bagi bazi dia baca baris atas. Maknanya kalau kita talaki Ibnu Katsir ni gabungan bazi dengan kumbul. Jadi pilotnya siapa? Pilotnya bazi. So kena baca bazi dulu. Alladzi qarani ya afala taqilun. Selesai bazi. Baru baca kumbul. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Itu cara kaedah kita talaki. Tapi di sini dah ada tanda waqaf. Tak payah sambung. Berhenti ajalah. Bila berhenti in ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Matikan. Sebab dua-dua matilah. Kalau waqaf. Afala taqilun. Faham tak? Ada waqaf berhenti aja. Tapi kalau ditanya, guru tanya, kalau sambung macam mana nak buat? Nanti ya saya tengok nota dulu macam mana. Tak ingat tengok nota lah. Itulah jawapannya. Kan? Senang je. Ya. Okey, baik. Terusnya muka surat 25 ke belakang. Patah balik ke depan. 225 surah Hud ayat 29. Ayat 29 kalimah ajri. Kalimah walakinni. Walakinni sama yang tadilah, ni cerita sama ya. Bazi baca apa? Baris atas, kumbul baca mati. Walakinni ya arakum kalau bazi. Walakinni arakum kalau kumbul. Okey. Muka surat 505 ke depan jauh ya. 505. Sama ini kebetulan sama tapi surahnya jauh-jauh. Kita pergi tengok muka surat 505 iaitu surah Al-Aqaf ayat yang ke 23. Walakinni arakum, sama juga ceritanya bagi bazi baca walakinni ya arakum, bagi kumbul matikan huruf ya. Okey. Terus muka surat 231 surah Hud. Patah balik ke surah Hud. Hati-hatilah kita patah balik pergi ke depan belakang tu koyak nanti Quran pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Okey. Ayat 84 kalimah ini tapi nombor dah mahir kan, nombor tu dah mahir ya. Kalau tak mahir cuba tengok baca nombor 1 rasa semua kenal nombor tu. Nombor berapa lagi semua kenal? Nombor 9. Semua kenal nombor 9. 1 dengan 9 dia nampak macam semua kenal. Okey. 231 kalimah ini dibaca dengan inniya bagi bazi, ini matikan kumbul. Okey, 378 ayat 19, 378 378. Nombor 7 tu boleh kenal ya. Nombor 7 tu macam V lah. Nanti bertukar dengan nombor 8 pula. Nombor 7 tu V. Ya, V. Kalau kita dah lama orang ngaji ni memang tak ada masalah. Tapi yang baru-baru ataupun yang dah lama tapi masih lagi bertukar nombor masalahnya. Kita guna Quran tu biasa dia tulis nombor tu nombor Arab kan. Jadi ada problem sikitlah. 7-8 ni yang kadang-kadang bertukar. Okey. Iaitu ayat yang ke-19. Jumpa ya, auzi'ni. Tanda di situ, auzi'ni an ashkura. Okey, 493. 493 surah Az-Zukhruf ayat 51. 493 kalimah tahti. Ya. Daripada juz yang ke-25 ini, kalimah tahti jumpa ayat yang ke-51. Okey.
tahti ya afala. Ini pun sama ceritanya. Kalau berhenti, bazi dengan kombol samalah. Kalau kita sambung, barulah ada beza bazi lain. Bazi baca baris atas, kombol baca mati huruf ya. Okey, baik. Auzi'ni 504, muka surat 504 ayat yang ke-15. Okey, pergi 504. Okey, Ustaz pun belik juga tengok ni sebab Ustaz nak tahu. Bila Ustaz jumpa seolah-olah tuan-tuan juga agaknya begitu. Okey. Jadi dapatlah jaga tempo tu. Auzi'ni sama ya. Auzi'ni ya an ashkura. Baik, selesai pertama panjang tu lupa pula apa benda sebenarnya keadaan pertama tadi bincang pasal ya idhafah yang jumpa hamzah hamzah qata barisnya baris atas. Itu ceritanya ya. Okey, dah lama sangat takut terlupa pula tajuk apa. Kemudian kita tengok yang kedua. Sekarang ni kita tengok ya idhafah yang bertemu dengan hamzah qata tapi hamzahnya baris bawah. Ni dah cerita lain dah, baris bawah pula. Okey. Contoh wahuzni Allah. Okey. Ada 52 tempat dalam Quran yang bertemu dengan hamzah baris bawah ni 50. Okey, Ibnu Katsir baca dengan matikan ya idhafah pada tempat-tempat berikut. Tempat-tempat yang disebutkan ini dia matikan ya. Kalau tak sebut dia baca baris ya tersebut baris atas. Okey, muka surat 112. Surah Al-Maidah. Okey, 112. Surah Al-Maidah. Ustaz dah jumpa. Kalimah yadiya ilaik. Ya, yadiya ilaik. Jadi di sini bagi bacaan Ibnu Katsir baca matikan ya. Ini Quran Hafs ya. Sekali lagi Ustaz sebut ini yang terpapar di skrin itu Quran Hafs. Nombor ayat pun nombor ikut Hafs. Tanda pun tanda ikut Hafs. Jadi nampak tak ada baris atas pada ya? Nampak. Ya tersebut bagi Ibnu Katsir dimatikan. Bila matikan ya, dia akan jadi hukum. Maka jangan lupa panjangkan 2 harakat sahaja. Ma ana bibasitin yadi ilaika liaqtulak. Ya, itu cara bacanya. Okey. Terus ke 127. 127. Okey, Ustaz dah jumpa 127. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain. Bagi Ibnu Katsir matikan ya. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Okey, matikan. Baik, seterusnya 217. 217. Surah Yunus. Okey. Ustaz dah jumpa. Kalimah in ajri. Ni kita akan jumpa banyak in ajri ni, ya. Kalimah ini juga seperti yang kita terangkan tadi dibaca dengan matikan ya. In ajri illa, jadi hukum apa? Sekali lagi kita sebut hukum mad munfasil. Berapa harakat? 2 harakat. Ya, panjangnya. Okey, baik. Lagi 225 surah Hud. Depannya sikit. 225. In ajri illa. Sama juga ya. In ajri illa. Itu surah Hud. Terusnya surah Hud lagi 227. Sebelahnya je. Tengok 227. In ajri. Ada tak? In ajri illa. Bawah tu ayat 51. Okey. Ini matikan ya. Matikan ya. Terusnya Asy-Syu'ara, nanti akan jumpa banyak dalam surah Asy-Syu'ara ni. In ajri illa. Ya. 371 ya, halaman 371. Ustaz dah jumpa 371. Okey, tanda ya. 109 ayatnya. Lagi in ajri 372. Sebelahnya je.
In ajri illa. Ya, perkataan sama. In ajri illa. Ada 5 semua. Ini dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara ada 5 kali kita jumpa. 373 sebelahnya lagi. Ni senang. Satu surah je. 3 ayat 145. Okey. 374 sebelahnya juga. Ayat 164. 164. Matikan ya. Okey. Untuk Syu'ara 180 ayatnya 374 juga. Bawahnya. Okey, jumpa tak? Ayat 180. 180. Okey. Kemudian surah Saba. Syu'ara selesai dah. Syu'ara selesai. Surah Saba 374 silap muka surat ya. 47 tengok surah Saba. Apa dia jumpa dulu? Ayat yang ke-47. Kalimah yang sama ya. Kalimah yang sama, cuma surah yang berbeza. Jumpa tak? 428. Surah 34. Ya, surah Saba ya, surah Saba. Nombor 34 ya Ustaz. 47. 47. 47 nombor 3 4 3. 3 4 3. 3 4 3. 3 3 4 3 3. Astaghfirullahalazim. 4 3 3 Ustaz. Muka surat 4 3 3. Baru Ustaz cakap tadi. Belajar nombor kat bawah tu. Belajar nombor ya, belajar nombor. Okey, sekejap ya, saya betulkan sini. 433 kat mana dah? Yang ini macam ada kaedah Ustaz. Sebab kalimah ni kan. Ajri illa. Bukan kaedah juga. Kena Bukan ingat. kaedah juga. Ada tempat bukan yang kaedah tidak juga. macam ni. Memang kena hafal ayat tu lah. Kita hafal ayat tu. In ajri illa. Bukan kaedah, dia kalimah tu. In ajri illa. Okey, dalam Quran berada dalam, maknanya kita hafal lah. Kita kalimah ini dikhususkan bagi Ibn Katsir. Cara bacanya gitu. Okey. Okey. Saya 433. Ayat 47 selesai. Baik, semua imam qiraat sepakat baca ya idhafah di bawah ini dengan sukun, termasuk juga Imam Ibn Katsir. Ini tak payah carilah, Ustaz sebut secara umum. Maknanya tadi dah selesai. Tempat yang kita kata berbeza dengan Hafs. Sekarang ini nak sebutnya ialah ada tempat-tempat yang mana dia sama dengan semua imam sepakat sama je, Hafs sama je. Jadi kalau tak cari pun tak ada masalah. Itu antaranya surah Qasas ayat 34, surah Al-A'raf ya, ayat 14, anzirni ila, surah Al-Hijr, fa'anzirni ila yaumi, ayat 36, surah Sad ayat 79. Okey, surah Al-Munafiqun. Ini tak catat pun tak apa sebab dia dah sama dengan Hafs ya. Al-Ahqaf ayat 15, wa aslih li fi dhurriyyati inni, surah Yusuf, mimma yad'unani ilaih, surah Ghafir, wa tad'unani ilan nar. Okey, dan surah Ghafir ayat 43, annama tad'unani ilaih. Okey, mana yang tak disebutkan juga di sini, sepakatlah Hafs dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sama dengan Hafs. Selesai keadaan yang kedua. Sekarang kita tengok keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga simple aja. Ni boleh buat formula ya. Okey.
Okey, selepas ya idhafah hamzah baris depan, ada 10 tempat dalam Quran. Tak pernah bilang juga kan. Hanya Imam Nafi' yang baca ya tersebut dengan baris atas. Ya, Imam Nafi' saja. Habis cerita. Habis cerita. Ya idhafah yang bertemu hamzah baris depan hanya Imam Nafi'. Siapa Imam Nafi'? Guru kepada Qalun dengan Warash. Dia saja yang baca baris atas. Makna Ibnu Katsir baca matikan ya. Kita pun Hafs baca matikan ya. Inni umirtu. Jadi selesai. Itu formula. Tak payah hafal tempat. Ya 10 tempat. Tak payah hafal tempat. Hafal formula. Jumpa baris depan. Okey. Selesai. Yang keempat pula, keadaan keempat, selepasnya ada lam ta'rif. Lam di ta'rif. Okey, kalau kita tengok ibadiyas solihun. Okey, ini pun senang. 4 tempat dalam hanya Imam Hamzah yang baca ya tersebut dengan sukun. Imam Hamzah yang baca matikan ya. Ibadis solihun misalnya kan. Maknanya Imam Hafs sepakat dengan Imam Hamzah satu ayat saja, iaitu ayat 124 daripada surah Al-Baqarah. Ayat 124. Sepakatnya Hafs dengan Hamzah maknanya matikan huruf ya. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Yang lain baca baris atas. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Tapi Imam Hafs sepakat dengan Hamzah di sini. Yang lain semuanya baca baris atas. Imam Hamzah saja yang matikan. Bila selepas ya idhafah ada lam, ada hamzah wasal yang bersambung tarik, baca dengan baris atas. Okey. Yang kelima, tak jumpa lam ta'rif. Bila tak jumpa lam ta'rif, ada 7 tempat dalam Quran. Ibnu Katsir baca ya idhafah pada ayat-ayat di bawah ini dengan baris atas. Yang tersenarai di bawah ni, Ibnu Katsir tak sama dengan Hafs, dia baca dengan baris atas. Okey, yang ni dah selesai, dah tunjuk tadi. Ni, sorry yang ni. Qala ya Musa inni safaituka. Ni muka surat 168. Muka surat 168. Okey, sorry. Surah Al-A'raf ayat 144. Jadi Ibnu Katsir hidupkan ya in yastafaituka. Satu. Kemudian Harun akhi. Nombor tu dah ada silap tadi Ini kira nombor 2 lah. Harun akhi muka surat 313. Tuan-tuan dan puan pergi ke 313. Okey. Ayat yang ke-30 kalau sambung dengan 31. Kalau sambung. Kalau kita tak sambung, baca biasalah. Matikan ya. Matikan ya. Harun akhi kalau tak sambung. Kalau sambung Harun akhi yashdud. Akhi yashdud. Kalau sambung hidupkan ya baris atas. Akhi yashdud itu bagi siapa? Bagi Ibnu Katsir. Kalau kita Hafs sambung, tak hidupkan ya, buangkan ya. Haruna akhishdud. Itu kalau Hafs lah. Ya, huruf mat itu dah tak berfungsi. Okey, kemudian wastana'tuka li nafsi, jumpa dengan idhab anta. Jadi bacanya wastana'tuka li nafsi yadhhab anta wa akhuk. Okey, kalau sambung. Itu halaman 314 sebelahnya aja. Baik, terusnya. Ini sebenarnya nombor 4 ya, silap numbering tu. Nombor 4. Maknanya muka surat 552, belakang sekali tu. 552 iaitu surah Saf
Bagi Ibnu Katsir dibaca di sini yang merah kan tu mim ba'di yasmuhu Ahmad. Hidupkan ya. Mim ba'di yasmuhu Ahmad. Kita harus baca buangkan ya mim ba'di ismuhu Ahmad kalau sambung. Kalau berhenti ada ya lah. Mim ba'di jadi mad asli. Okey. Habis. Pergi ke muka surat 362. Khusus untuk bazi, yang mana bazi dia baca ya idhafah dengan baris atas 362. Surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Okey. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhadhu. Hidupkan ya baris atas. In yattakhadhu hadzal Quran kalau baca Ibnu Katsir mahjura. Okey. Baik. Habis yang kelima. Sekarang tengok yang keenam ialah berkenaan dengan ya idhafah yang mana bertemu dengan huruf selain hamzah qata', selain hamzah wasal. Contoh wama ya mati lil ya tu, itu ya idhafah. Jumpa waw, jumpa lam. Okey, sekarang kita tengok ada dalam Quran 30 tempat. Ada 30 tempat semuanya. Okey. Ini bentuk lain sikit. Nota ni. Sebab banyak sangat. Okey, dalam jadual harap-harapnya nampaklah. Okey, terus pergi ke halaman 52. Ada dua petak di situ, ada bahagian ya idhafah matikan, ada bahagian ya idhafah dibaca dengan garis atas. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak ini lebih kepada maklumat, ya, lebih kepada maklumat. Sebab apa maklumat? Memang kita tak akan mampu nak hafal. Okey, tak mampu nak hafal. Jamaah tahfiz Quran wal qiraat memang kan hafal benda ni. Jadi ini untuk maklumat, kita buat catatan terus di apa ni, di mushaf ke, di nota ke. Okey, kita tengok muka surat 52. Ni awal lagi daripada surah Ali Imran. Kalimah wajhi yang dimerahkan di situ. Jumpa muka surat 52 ayat yang ke-20. Ayat 20. Baca matikan huruf ya. Ini juga halaman jauh sikit 137. Kalimah wajhi juga berada pada 137. Okey. Dimatikan ya juga. Inni wajjahtu wajhi lil okey. Sebelahnya, petak sebelahnya, ya idhafah dihidupkan dengan baris atas halaman 305. Lagi ke depan. 305. Wa inni khiftul mawaliya min waraiya wa kanati. Hidupkan ya. Iya wa kanati. Ke surat 305 surah Maryam. Ya, surah Maryam. Jumpa ya. Ayat yang ke-5. Wa iya wa kanati. Baik. Terusnya kalimah baiti. Ada banyak dalam Quran kalimah baiti, ada beberapa tempat lah. Tempat yang pertama muka surat 19. Patah balik ke depan. Bimbang Ustaz acik ke depan, ke belakang, ke tengah semua ni. Nanti koyak. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Okey. Ke surat 19. Kalimah baiti, huruf ya dimatikan. Ikut Ibnu Katsir, Quran kita haf, baca hidup. Baiti ya lit-taifin. Ibnu Katsir matikan. Baiti lit-taifin. Matikan. Sebelahnya, halaman 482, syurakai. 482, jauh ke depan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau
dalam rakaman sekali lagi ya, dalam Facebook pun ada, dalam YouTube pun ada. Boleh nanti dalam rakaman tu boleh pause nanti kalau tak sempat. Okey. 482 surah Fussilat. Jumpa tak? 482 daripada juz yang ke-25 tu ayat yang ke-47, syurakai qalu, hidupkan ya dengan baris atas, syurakai qalu. Okey. Terusnya dimatikan ya. Dimatikan ya pada tempat-tempat yang tersenarai ini, iaitu pada halaman 335. Okey, 335. Ayat yang ke-26. Okey, dibaca dengan matikan ya, wa tahhir baiti lit-taifin wal qaimin ya. Ayat yang ke-26. Kalimah baiti. Sebelahnya, tengok sebelahnya halaman 571. Kalimah sama, kalimah baiti, semuanya dimatikan ya tu. 571. Okey. Surah Nuh. Surah Nuh. Daripada juz yang ke-29 ini, 571, ayat yang ke-28 dan 28. Jadi matikan baiti. Baik, terusnya kalimah li pula. Tadi baiti dah selesai. Kalimah rumahku dah selesai, baiti. Sekarang kalimah li pula. Kita tengok di halaman 258. 258 iaitu daripada juz yang ke-13. Surahnya surah Ibrahim ayat 22. Li matikan wa ma kana li alaikum. Terus halaman 4 tengok ke sebelah pula 457. 457. Okey, 457 sama juga kalimah li. 457 tu kalimah li dimatikan. Okey. 457. Kalau Ustaz jumpa, Ustaz anggap tuan-tuan puan pun jumpa juga. Okey, matikan li. Surah terusnya halaman 33. Itu kalimah yang sama. Kalimah li dimatikan, waliha ma'aribu. Okey, itu 313. Ustaz baru jumpa. Kalimah li matikan. Terusnya 454, pergi ke depan pula. 454, kita dah nak habis dah ni sikit ni. 454 kalimah li juga. Wali najah 454. Okey, Ustaz dah jumpa ya. Ayat yang ke 23. Baik, lastnya ialah ni tak nampak muka surat berapa, tapi boleh cari rasanya. Surah Al-Kafirun, lakum waliyadin. Tak bagi tahu muka surat pun, rasa boleh jumpa ya. Halaman 603. Boleh tengok 603. Okey, lakum dinukum waliyadin. Ambil perhatian kalimah ni. Ada kalimah wali bagi riwayat Bazzi, dia baca dengan dua wajah. Dia boleh baca waliyadin dan dia juga boleh matikan ya walidin. Kalau kumbul satu je lah, walidin itu kumbul. Bazzi dua wajah boleh. Ya, kalau kita baca talaki dengan guru kita, kita akan baca pilotnya ialah Bazzi, lakumu dinukumu walidin. Kita matikan dulu. Lepas tu lakumu dinukumu waliyadin. Itu wajah yang keduanya.
Mana kumpul? Pergi mana bila bacaan kumpul? Kumpul dah baca sekali dengan Bazi pada bacaan awal tadi. Ya. Okey. Baik. Ma'i. Punya lagi itu baru kalimah wali. Wah, banyak ya. Kalimah ma'i saya rasanya Ustaz boleh go through saja yang ni, boleh laju sikit yang ni ya. Kalimah ma'i jumpa dalam Quran banyak. Semuanya dia akan matikan, iaitu dalam halaman 164 ada, kalau tuan-tuan gambar tu boleh tengok 164 muka surat 30, muka surat 200, muka surat 301, dan juga muka surat 301 juga ayat 72 halaman sama. Kemudian 302 surah Fi ada kalimah ma'i. 323 ya surah Al-Anbiya. 370 ada juga 370 kalimah ma'i, matikan ya. 372 sama juga, matikan ya. 389 muka surat 389 kalimah ma'i, ayat yang ke-34 surah Al-Qasas, matikan ya. Itu kalimah ma'i. Tadi kita ada kalimah baiti, kita ada kalimah wali, kita ada kalimah ma'i. Ya. Sebelum itu pun ada kalimah lain lagi ya. Okey. Ini Ustaz dah jelaskanlah tadi. Ustaz dah jelaskan tentang kalimah walakum dinukum waliyadin. Sekali lagi Ustaz ulang, kumpul, matikan, walakumu. Ini Ustaz Quran Ibnu Katsir, lakumu dinukumu walidin. Imam Bazi boleh baca dua, lakumu dinukumu walidin dan waliyadin. Ya, boleh dua wajah. Okey, selesai. Bab ya idhafah. Macam tak sempat je nak habis hari ni. Tengok setakat mana yang boleh. Okey, terusnya kita bincang tajuk ya zawaid. Ini juga maklumat. Kalau nak hafal memang tak terhafal banyak. Sekadar untuk kita ambil maklum apa yang Ustaz kongsikan di sini tentang ya zawaid pula ialah ya zawaid beza dengan ya idhafah. Ya zawaid ya yang ditambah. Dalam Quran tak ada. Ya idhafah dalam Quran dah siap ada. Ya zawaid tak ada. Kita baca, kita kita letakkan ya. Mana itu dah dipanggil ya zawaid. Tambahan berada di hujung kalimah dalam pembacaan. Ke atas resam mushaf Uthmaniyah. Dalam mushaf tak ditulis. Okey. Baik. Jumlah ya zaidah yang berlaku khilaf antara isbat dan hazaf di kalangan qurra ada 62 ya. Tentang ya zaidah, 62 ya. Pertama ya zaidah diisbatkan. Sama ada kita baca wasal, kita baca waqaf. Bagi Imam Ibnu Katsir pada ayat-ayat yang di bawah, ya, ayat-ayat di bawah. Okey. Baik. Ada tanya soalan. Baik, okey Khalisa. Okey, baik. Jumpa lagi Khalisa. Ya zaidah diisbat ini adalah ya yang diletakkan kalau kita baca ketika wasal, kalau kita baca ketika waqaf. Ya. Tempatnya tempat berikut. Ni. Banyak ya. Tapi Ustaz dah senaraikan muka surat itu. Tuan-tuan puan boleh tengok kalau nak buat catatan ringkas, salin muka surat. Kalimah tu tak payah salin lah. Biasanya kalimah yang ada huruf ya itu mesti baris bawah. Mesti baris bawah. Muka surat 243 kalimah ya'ti. Muka surat 243 kalimah tu'tuni. Muka surat 250 kalimah al-muta'al. Ya. Muka surat 288 kalimah akhartani. Ini kalimah-kalimah ya, kalimah-kalimah yang mana kita kena letak ya. Nampak tak ya di situ? Tak ada ya. Tapi bila baca kena letakkan ya. Yauma ya'ti la bubuh ya. Yauma ya'ti la 2 harakat.
hatta tu'tuni mawthiqan. 2 harakat. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Tapi bacaannya ada. Cuma kalau kita guna Quranul Kathir, dia letakkan petunjuk. Ada simbol atau orang panggil tanda ya. Dia letakkan. Ya, itu bukan ya yang asal pada rasam Osmani. Ya, itu hanya untuk membantu kita faham. Ya. Okey, muka surat 296. Okey. Surat 296 An-Yahdiyani. Muka surat 298 Tarani. Muka surat 298 juga ayat 40, muka surat sama Yuktiyani. Muka surat 301. Kalau buat catatan ni ringkas saja, masa agak terhad. Nabghi. Kalau baca qala dzalika ma kunna nabghi, panjangkanlah 2 harakat sebab kita tambah ya. Kalau baca Hafs tak ada ya. Kunna nabu. Nabu. Okey. Yang ke-9. Muka surat 301. Ini surat 318. Tattabi'ani. Tambah ya. Muka surat 335. Wal badi. Muka surat 380. Atumidunani bimal. Kita belajarlah kira apa kalau bincang pasal ya zawaid. Inilah ceritanya. Ya, banyaklah nak kena menandanya. Tak kita tak ada formula. Tak ada formula. Jadi kena ingat. Okey. Nak ingat kena hafal. Kalau tak nak hafal tak dapat ingat. Tapi dibantu dengan nota ajalah. Ya, kita tengok nota. Okey, lagi belum habis lagi. Yang ke-13. Muka surat 429. Kal jawabi. Surah Ghafir, muka surat 468. At-Talaqi. Muka surat 470. At-Tanadi. Muka surat 471. Ittabi'uni. Okey. Tambah huruf ya. Terusnya yang ke-17. Al-Jawari. Muka surat 487. Kemudian muka surat 520. Al-Munadi. Muka surat 529. Ad-Da'i. Muka surat 593. Yasri. Itu dalam surah Al-Fajri ya. Wal fajr wal layalin ash wasyaf'i wal watr wal laili idza yasri. Tak ada. Tapi bacanya kena letakkan huruf ya. Itu dipanggil ya zawaid. Okey, satu. Kedua pula. Ya zaidah ini, ya zaidah dihazaf, dibuang. Tadi kita suruh letak. Ini suruh buang. Ketika kita baca wasal, ketika itu surah ayat 41 ini, wastami' yauma yunadil munad. Dil munad tak ada ya. Tapi kalau kita waqaf, kita boleh buat 2 wajah. Sama ada kita nak baca wastami' yauma yunad, qalqalahkan dal. Yunad. Ataupun nak baca wastami' yauma yunadi. Hidupkan ya, hidupkan dal 2 harakat. Yunadi. Okey. Baik. Terusnya. Riwayat Al-Bazzi. Ya zaidah diisbatkan sama ada waqaf atau wasal. Ini bagi Bazzi ya, bagi Bazzi. Dan dihazafkan bagi kumbul. Bagi Bazzi ada ya, bagi kumbul tak ada ya. Wasal ke ada ya, bagi kumbul dia buang semua. Ya, pada ayat-ayat di bawah. Ini ayat-ayatnya. Surah Ibrahim. Ni tak sempat nak letak.
muka berapa. Ya, 40 hingga 41 surah Ibrahim kalau sambung. Maknanya di sini kalau kita letakkan ya, kalau kumpul kita buang. Wa taqabbal du'ai, itu letak. Wa taqabbal du'a, itu tak ada ya. Surah Al-Qamar ayat 6. Yauma yad'u da'i, itu letak ya. Kalau kita baca kumpul, yauma yad'u da'i ila, tak ada ya. Al-Fajr, surah Al-Fajr, fayaqulu rabbi, rabbi akramani, yang tadi kita dah bincangkan, akramani, yang baca letakkan ya. Kalau tak ada, tak letakkan ya macam kumpul, akraman, matikan nun. Ahanani kalla, kalau yang letakkan ya. Kalau tak letakkan ya, ahanani kalla, ya, ahanan, kalau berhenti tak ada huruf. Okey. Yang keempat, ya zaidah, diisbatkan sama ada waqaf atau wasal bagi Imam Bazzi dan harus dua wajah bagi Imam Kumbul ketika waqaf, dan mengisbatkan ya ketika wasal pada ayat di bawah. Itu surah Al-Fajr ayat 9. Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Jadi di sini bagi Bazzi kita letakkan ya. Kita baca wasal, kita baca waqaf ke, letakkan huruf ya. Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wadi, itu waqaf. Bil wadi wa fir'aun, itu wasal. Tapi bagi kumbul boleh dua wajah. Sama ada ketika waqafnya, ketika waqaf dia boleh baca dua wajah. Nak baca bil wad, betul. Bil wadi, betul. Kalau kita wasal, mesti letak huruf ya. Bil wadi wa fir'aun. Jadi yang pentingnya tuan-tuan dan puan tahu ada rujukan nota macam gini, kita baca, kita ulang sekali lagi ya. Jadi insya-Allah jadi boleh faham, maka bacaan kita betul lah ya. Okey, nombor 5 sikit lagi Ustaz nak habiskan, ada 6 ya. Innahu may yattaqi wa yasbir, surah Yusuf ayat 90. Bagi Bazzi, kalimah mana kalimah mana yang berkaitan ni? Kalimah yattaqi. Kalimah itu bagi Bazzi dia tak ada ya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Tapi bagi Kumbul ada ya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Wasal ke, waqaf ke, Kumbul letakkan huruf ya. Okey, baik, yang keenam. Ya zaidah dihazafkan sama ada waqaf ataupun wasal bagi Ibnu Katsir ayat di bawah, iaitu surah An-Naml ayat 36. Surah An-Naml, kalau kita ingat belajar Hafs, ada perbincangannya tentang kalimah atan. Kalimah atan, Hafs ada ceritanya. Bagi Ibnu Katsir, kita buangkan ya tu sama ada waqaf ke wasal. Yang Ustaz buat dibaca itu Ustaz crop daripada Quran Ibnu Katsir. Fama atanillah. Baca macam tu. Beza Hafs ya. Hafs fama ataniyallah. Kalau waqaf fama, Ibnu Katsir waqaf fama atan, tak ada ya. Kalau Hafs fama atani, ada ya. Ataupun tak ada ya pun boleh juga wajah kedua Hafs. Fama atan. Hafs pun dalam ayat ini dia boleh dua wajah. Kalau Hafs, itu mungkin kita dah belajar tentang Hafs. Ibnu Katsir, kita wasal ke, kita waqaf ke, dia tetap dibaca dengan buang huruf ya. Okey. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Ada lagi sebenarnya pembincangan Ibnu Katsir, Ustaz jangkakan malam ni dapat selesaikan, tapi tajuk yang akan datang pun boleh tahan panjang juga.
perbincangannya lebih penandaan tengok muka surat sekian, tapi benda itu penting juga untuk kita tahu. Kalau nak dibincangkan terus sekarang ini akan makan masa yang agak panjang sikit. Dia Ustaz rasa mungkin boleh dibawa kepada minggu hadapan sekali lagi, sebagai mungkin minggu depan dah selesai, tapi taklah panjang sangat, 1.5 jam. Untuk habiskan perbincangannya, Ustaz ayat yang kita sama-sama buat praktikal bacaan Ibnu Katsir untuk minggu akan datang, ya, insya-Allah. Baik, kita ada lagi pada malam ni, sebelum selesai ada 2 soalan. Ada 2 soalan kuis, ya, ada 2 soalan kuis. Assalamualaikum Ustaz. Sorry. Salam. Ada nak tanya? Okey, sebelum tu Saya ada nak nak tanya. tanya Ustaz. Saya Okey. nak confirmkan Ustaz, surah Al-Fajr tu kan, bila waqaf kan untuk bil wadi memang 2 harakat bazi. Ya. Betul kan Ustaz? Okey, tapi yang untuk Romani pun ni dengan ahanani pun ayat 2 berapa tu? 2 harakat juga. Dia untuk bazi kombul tak ke? Ya, kalau kita tengok okey, patah balik ya. Ini tentang bazi, dia akan baca dengan ada ya. Kalau combo dibuang. Bila buang tu tak adalah, matikan terus. Akraman, ahanan. Tapi kalau bazi kena letak ya. Kita waqaf ke, kita wasal ke, akramani, ahanani, itu waqaf. Kalau sambung pun akramani wa amma, ahanani kalla. Macam tu. Oh, okey. So maknanya kalau bazi bila waqaf kita baca fayaqulu rabbi akramani macam tu. Macam tu. Waqaf ke wasal ke mesti kena ni 2 rakaat. Itu bazi. Okey. Faham Ustaz. Terima kasih. Okay, sama. Ada lagi tak? Ada nak tanya? Ustaz tunjuk slide yang last kali Ustaz. Slide yang last kali Yang asyik. ni. Perhatian. Ni. Perhatian tadi? Yang perhatian tadi, yang last kali. Oh ni. Perhatian ni. Ni belum masuk, tak boleh masuk ni. Oh, Kalau ya masuk ke? panjang cerita ni panjang. Takut nak masuk yang tu. Biar dulu. Tak apa. Tak masuk lagi yang tu. Yang ada yang Ustaz tadi yang Ustaz cakap ada satu lagi ayat ada. Yang ke apa Sebab saya confuse dia punya statement dia tadi. Yang mana Ada yang nombor 4 nombor 4. Ni. Nombor 4. Okey, ini Tak, yang 4 ni ayat ni. Yang ni. Okey. Dia kata Yang ini sebab dia kata ya Zaidah ni itibakkan sama ada wakaf atau wasal bagi Imam Bazi. Maknanya wakaf dan wasal maknanya dia baca dua-dua wajah lah Kak Ustaz ke macam mana Kalau dia cerita kita berhenti ke, kita sambung ke, mesti ada ya. Wa samudal ladina jabus sakhra bil wadi. 2 rakaat. Itu wakaf. Ataupun bil wadi wa fir'aun. Ada juga ya. Itu wasal. Ustaz, sorry Ustaz, satu lagi Ustaz, yang ayat 4 surah Al-Fajr, walaili idza yasri, dia punya bukan yasr. Untuk bazi. Untuk bazi. Okey. Untuk bazi. Untuk bazi yang ni dia ini kena kumpul sama. Okey. Walaili yasri, kalau kita baca dengan tetap ada ya. Walaili idza yasri, 2 rakaat. Itu waqaf. Walaili idza yasri hal, itu wasal. 2 rakaat. Okey. Yang ni surah ni banyak ya Zaidah. Maksudnya Ya waqaf ya Zaidah sini. Taklah banyak 4 je. waqaf surah Al-Fajri ke? Al-Fajri. Surah Al-Fajri ada beberapa tempat ya Zaidah. Yasri, akramani, ahanani, bilwadi. Ada banyak beberapa tempat. Terima kasih banyak Ustaz. Faham. Okey, sama. Baik, kita ada
sempat tak? Okey, kita tengok ya dua soalan untuk kuis. Soalan yang senang, insya-Allah mudah-mudahan dapat jawab. Angkat tangan yang nak jawab. Soalannya ialah sebutkan satu kalimah yang dibaca dengan imalah bagi qiraat Ibnu Katsir sepanjang kita belajar. Sebutkan satu kalimah saja yang dibaca imalah bagi Ibnu Katsir. Siapa boleh jawab? Soalan ni senang. Dah ada jawab. Kak Suhaila, silakan Kak Suhaila. Ainakum. Ainakum. Itu bukan tu. Maaf saya itu tashil. Itu tashil. Maaf. Ustaz Maaf nak Ustaz. Saya susah maaf. nak dibaca imalah. Ada ke? Imalah. Imalah. Ada ke tak ada? Maaf Ada Ustaz. ke tak ada? Mungkin saya beri orang lain peluang untuk menjawab yang Baik. maaf Ustaz ya. Okey, apa cuba ya, cuba tak masalah. Betul, alhamdulillah. Tak betul, Ustaz betulkan. Okey. Satu kalimah, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada bacaan imalah bagi Ibnu Katsir? Ustaz nak satu, ada ke tak ada? Tapi betul ke soalan ni Ustaz pun tak tahu. Agak-agaknya betul. Betul tak soalan ni? Sebutkan satu kalimah yang dibaca dengan imalah bagi Ibnu Katsir. Sepanjang belajar dengan Ustaz daripada awal tentang usul Ibnu Katsir, dah bincang tak pasal imalah? Akan datang dah tak ada tajuk yang ni. Sebelum ni, ada pernah bincang tak pasal imalah? Macam belum bincang Ustaz. Rasa macam tak ada. Ada tak Ustaz bincang? Oh, Kak Mimi. Rasa je belum. Sila Kak Mimi. Macam belum bincang ya Ustaz. Macam belum bincang. Macam belum bincang. Kita banyak belajar yang lain-lain tak ada imalah. Bukan majrih Ustaz. Bukan majrih. Akan datang dah tak ada tajuk imalah. Yang sebelum ni ada tak bincang pasal imalah? Tak ada. Maknanya ada ke tak ada kalimah yang dibaca imalah bagi Ibnu Katsir? Tak ada lah kot. Tak ada. Okeylah, jimat masa. Okey, Mimi secara tak sengaja jawab dah betul lah tu. Secara tak sengaja. Maknanya soalan ini nak kiranya sebenarnya tak berapa betul. Tapi sengaja nak uji maklumat tuan-tuan dan puan-puan semua, sebab Ustaz pernah cakap secara spontan kemarin, pernah bagi tahu bahawasanya bagi Ibnu Katsir tak ada satu pun kalimah yang dibaca malah. Dah pernah sebut begitu sebelum ni. Ya, tak ada satu pun yang maknanya kalau diminta satu kalimah, sebut kalimah ni, kalimah tu, bermakna dah tertipu dengan soalan ini. Okey. Soalan kedua pula, berapakah jumlah ya idhafah dalam Quran? Berapakah jumlah ya idhafah dalam Quran? Tadi dah bagi tahu ya. Berapa jumlah ya idhafah dalam Quran? Tak sempat nak catat. Kalau ada yang tulis tadi, tadi nampak ada yang bertulis tadi. Ya, bukan Semua angkat tangan dah menang. oh, ramai yang angkat tangan. Kak Suhail ni, Kak ni. Kak Nohayati. Kak Nohayati. Tak nampak Kak Nohayati dulu. Kak Nohayati? Okey, 876. Kak Nohayati catat betul lah. 876 ya. Okey, alhamdulillah ada juga yang nak cuba juga jawab tapi saya nampak Kak Nohayati dulu. Jadi 876 jumlah ya idhafah. Alhamdulillah. Tahniah kepada Kak Nohayati dan tahniah juga kepada kami telah pun jawab dan juga yang nak cuba menjawab, insya-Allah ada lagi besok
kuis. Besok ada 2 kuis dan besok adalah untuk kelas tadat untuk qiraat Hamzah ya, insya-Allah mudah-mudahan dapat lagi bersama besok. Dan nampaknya untuk Ibnu Katsir kita terpaksa habiskan sehari pertemuan akan datang minggu depan insya-Allah. Tapi tak sempat juga. Kalau laju-laju kelam kabut takut tak berapa faham, susah juga ya. Jadi semoga apa yang kita bincang pada malam ni dapat manfaatnya dan semoga makin jelas tentang cara bacaan qiraat Ibnu Katsir yang bagi Ustaz tak adalah susah sangat untuk kita nak bertalaki qiraat Ibnu Katsir. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ya Allah, ingatkan kami Allah apa yang kami lupa daripada Al-Quran, ajarkan kami Allah apa yang kami belum tahu daripada Al-Quran. Berilah kami Allah kekuatan dapat belajar Al-Quran agar kami dapat membaca Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami Allah. Mudahkanlah segala urusan kami Allah, urusan dunia dan akhirat. Berkatilah ilmu kami, usaha kami, rezeki kami Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.